Subhanallah. Suara 1 2 3. Suara 1 2 3. Bismillah. Subhanallah. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubah. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubah. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkat tanah suci, agar dapat ziarah Nabi, beribadah di taman syurgawi. Marhaban ya Rabbi, marhaban syarul anwar, marhaban ya syafi'u fir rahmah wal anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz pengacara majlis yang saya hormati, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pengerusi penduduk Prima Tebrau, ahli-ahli jawatan kuasa penduduk Prima Tebrau ini, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, perempuan hajah, hadirin muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak dan anak-anak yang dikasihi lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dan tuan-tuan sekalian dalam sesi ceramah Maulidur Rasul yang saya kira program ini telah disusun atur lebih kurang dalam sebulan yang lalu. Maka hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan saya dan Allah bagi tuan-puan semua sihat. Abang-abang, kakak-kakak saya sihat. Rahmat dan kasih sayang Allah, Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu pada tengah hari ini. Tuan-tuan sekalian, bukan senang nak duduk dalam ceramah tengah hari begini. Waktu yang kalau kita letak kepala ni kira jalan. Kalau letak kepala ni kira nak lelap saja. Tapi waktu ni tuan-tuan sekalian, Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya pertama kali sampai di tempat tuan-tuan ni. Tadi pengerusi kata saya daripada Bangladesh. Orang ajak pengerusi banyak-banyak negara. Dia pilih negara Bangladesh. Kalau dia sebut negara hak orang putih ke apa, akan nampak smart lah sikit kan. Bangladesh pun dia sebut, Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya berasal daripada negeri Kedah. Tinggal di Kulai, Johor. Tuan-tuan sekalian, tahun ni tahun yang ke-10 saya berada di negeri Johor. Rahmat dan kasih sayang Allah, hari ini Allah pertemukan saya dan tuan-tuan setelah 10 tahun. Diaturkan oleh Tuan Bilal kita. Saya duduk kuliah ceramah di Johor Bahru, di Pasir Gudang, di Siparenggam, di Kulai ni banyak dah. Cuma ni pertama kali naik ceramah di tingkat 6 ni. Biasa surau di bawah. Ni surau tingkat 6. Hadirin sekalian, masuk dalam surau ni nampak luas, selesa. Aircon sejuk beku. Ni kalau macam ni tuan-tuan, saya ingat setengah jam ulang jamban, setengah jam ulang jamban. Kalau majlis jenis ramai orang tua ni, saya ingat sat-sat jamban, sat-sat bilik air, sejuk. Tapi saya yakin, saya dipahamkan oleh Tuan Bilal kita bahawa surau ni penduduk di sini rata-rata warga muda yang umur lingkungan 30, 40, 50 tahun. 50 tahun kira muda. Sebab katanya kelayakan nak beli di sini rumah pertama. Maksudnya yang duduk di sini orang muda. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, 10 tahun saya duduk di Johor. Ni kali pertama saya diundang ceramah di surau ni. Alhamdulillah. Bila datang-datang tengok akak-akak yang siap sedia untuk mendengar ceramah bersama dengan anak-anak. Program ni daripada pagi kan. Daripada pagi. Tandingan azannya. Lagi pertandingan apa lagi? Hafazannya. Tuan-tuan sekalian, kalau tak ada akak-akak dan abang-abang, program hari ni tak jadi. Saya pun tak datang ceramah. Kalau tak ada abang-abang dan akak-akak, anak-anak ni tak ada, tuan-tuan sekalian, program pagi ni tak jadi. Program pagi ni, tuan-tuan sekalian, yang boleh menjadikan ayah-ayah, abang, kakak datang ke surau hari ni, bawa anak-anak daripada pagi join program ni. Kerana tuan-tuan sekalian, pagi ni kita tumpang keberkatan. Kita tumpang berkat bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana pagi ni, tengah hari ni, kita buat ceramah Maulid. Satu nama besar yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Surau, Imam dan Bilal buat satu program nama ceramah Maulid. Dalam poster tu ada tulis ceramah Maulidur Rasul, nama Rasulullah. Bila sebut saja nama Rasulullah ni tuan-tuan sekalian, tergerak hati ayah-ayah dan ibu-ibu nak datang. Bukan sabit Ustaz Hazwan yang nak datang ceramah. Tuan-tuan bukan kenai saya. Akak-akak bukan kenai saya. Abang-abang bukan kenai saya. Tapi kerana tubuh badan yang mulia akan kita perkatakan satu nama yang besar yang telah digazetkan untuk kita buat majlis pada hari ini. Maka tuan-tuan datang. Program hari Sabtu. Kena bagi komitmen daripada pagi ni saya dipahamkan tengok sampai waktu zuhurnya. Hadirin sekalian. Dan majlis yang ibu ayah duduk. Majlis ni tuan-tuan sekalian, selain nama majlis Maulidur Rasul, ni majlis ilmu. Bila sebut saja majlis ilmu ni, abang kakak, malaikat Allah Subhanahu wa taala buka sayap. Cuma sayap malaikat buka ni kita tak nampak. Bila malaikat buka saja sayap ni tuan-tuan, saya mula saja alhamdulillahirabbil alamin, mula saja majlis ilmu, malaikat pun buka sayap dia. Ni tengah kita duk cakap ni. Malaikatan sayyaratan fudalan. Dalam hadis Nabi sebut. Malaikat dia round, dia cari mana saja ada majlis ilmu, dia depa, dia buka sayap dia.
Bukan saja dia buka sayap dia untuk kita bernaung di bawahnya semata-mata. Bahkan dalam itu ada doa malaikat. Ya Rab, wahai Tuhan, ampunkan dosa mereka. Kurniakan keberkatan kepada mereka. Murahkan rezeki mereka. Ni malaikat doa. Ustaz, sampai bila Ustaz kami nak dapat doa malaikat? Sampai habis ceramah ni, sekali lagi saya sebut wallahu a'lam, malaikat pun tutup sayap. Bila malaikat tutup sayap, kita tak dapat dah doa malaikat itu. Jadi hadirin sekalian, bila kita duduk dalam majlis ilmu ini, maka malaikat doa kepada kita. Allah jamin, Nabi sebut dalam hadis, man talabal ilma kaffaratan lima madha. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, dosa dia diampun oleh Allah. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata takaffalallahu lahu birrizqi. Tuhan jamin rezeki dia cukup. Nak tengok jamin tak jamin rezeki, sekali lagi lepas habis ceramah, kita ada makan tuan-tuan hari ni. Makan kita free dah. Ayah-ayah selamat dah RM30, RM40 makan tengah hari ni. Jadi ibu-ibu malam ni pakat ketuk laki-laki. Ketuk laki kita cakap, abang-abang, ayang nak rehat malam ni, hari ni alang-alang dah hari Sabtu. Pagi tadi tengah hari kita dah makan free, malam kita pergi makan kedai. Ketuk laki kita, bawa dia pergi makan kedai siap. Order tom yam, siakap 3 rasa, jimat dah duit makan tengah hari. Malam ni balik ketuk laki kita. Kata ayang nak rehat, ayang tak mau masak. Hadirin sekalian, sempena apa ni? Abang, hari ni kan sempena birthday Nabi. Boleh tak? Sempena dengan birthday Rasulullah, ayang tak mau masak, ayang nak ajak abang kita pergi makan di kedai. InsyaAllah ibu-ibu, laki kita akan turuti apa yang permintaan kita itu. Hadirin sekalian, malam ni pagi ni saya pun tengok yang datang ni nampak segak-segak, akak-akak dan abang-abang. Yang lelaki pun muda, yang perempuan pun nampak segak, tudung pun berkilat-kilat semua. Nampak muda. Sekali tengok macam Fazura, sekali tengok macam Nilofa, segak, lawa. Yang ayah-ayah pun nampak, wih, tak kurang smart. Hak muda-muda ni sekali tengok macam Mustafa Kamal, sekali tengok macam Galak. Dok, tuan-tuan sekalian. Hak laki ni kita tak boleh bagi macam Fatah Amin. Saya takut lupa diri. Kita kena bagi macam Mustafa Kamal. Mustafa Kamal ni kira smart ah. Kalau akak-akak kita tengok filem, movie Mustafa Kamal berlakon, hebat ah. Dia orang kaya. Mustafa Kamal kalau dia berlakon, filem tu pecah panggung ah kalau dia berlakon. Gaya dia papa ah, dia jadi papa. Dia kalau dia berlakon dia papa. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis sambutan Maulid Rasul yang ramai yang datang bukan kerana saya ceramah, kerana yang ramai ini kerana berkat birthday Nabi. Dalam hebahan tu ada nama Rasulullah. Apa sahaja berkaitan dengan Rasulullah semuanya mulia. Apa sahaja tubuh badan Rasulullah, rambut Rasulullah, peluh Nabi, badan Nabi, apa saja berkaitan dengan Rasulullah, mulia kesemuanya, termasuk Maulid Rasul. Cuba tuan-tuan tengok. Ulama kata Nabi lahir pada Rabiul Awal, walaupun ada khilaf. Nabi lahir pada Rabiul Awal. Ni kita duk bulan Rabiul Akhir dah. Rabiul Akhir dah hak kita duk sambut ni, Rabiul Akhir dah. Tapi yang jadi ramai yang datang ni kerana apa? Kerana dalam tu ada Maulid Nabi. Ada birthday Nabi. Kalau kita lah, abang kakak, birthday kita lewat sebulan, best tak birthday tu? Tak best. Saya hari ni 19 hari bulan 10 birthday saya hari ni. Ni lepas ni makan free ni, bini duk attack dah. Abang satgi lepas ceramah balik, saya nak bawa awak pergi makan di sini sekian-sekian, lepas tu kita pergi Aeon, saya nak beli hadiah awak, macam-macam ni bini kita. Maksudnya meriah tu bila? Meriah tu 19 hari bulan 10 ya. Lepas esok orang ucap happy belated day. Ada 3-4 orang mesej, Assalamualaikum Ustaz, happy belated day. Kata, oi, birthday aku bukan semalam hari ni.
Oh, sorry Ustaz, bukan belated day, happy birthday. Hadirin sekalian, walaupun birthday Nabi lepas dah, kita dah masuk bulan Rabiul Akhir, tetapi kerana kemuliaan Rasulullah itu menjadikan abang kakak nak datang dengar cerita tentang Rasulullah. Mana ada insan yang lebih mulia daripada Rasulullah, yang diceritakan daripada hayat hidup Nabi, daripada Nabi duduk dalam perut sampai Nabi wafat. Ada tak manusia yang boleh cerita detail tentang kehidupan dia, melainkan pemuda dan manusia itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam tu cerita sifat Nabi, rambut Nabi, gigi Nabi, lubang hidung Nabi, cara makan Nabi, cara jalan Nabi, rambut Nabi, janggut Nabi ada berapa urat, semua dicerita. Kita ni kalau kita mati abang kakak, siapa boleh cerita tentang kita? Belum tentu Ustaz nak boleh cerita tentang kami ni Ustaz. Bukan semua orang tahu, bukan semua orang ingat. Tok Wan kita hari tu ni dah mati lama dah. Kita nak cerita kepada anak kita yang dia ada satu orang datuk. Datuk dia ni rupa macam ni, muka macam ni, rambut macam ni. Tuan-tuan, kita tak boleh cerita macam tu. Paling tidak kita kata, adik, Tok Wan adik dulu dia datang daripada Sri Lanka. Mak adik daripada India. Sebab tu bila datang ke sini mereka merantau, Tok dengan Tok Wan adik kahwin. Lepas tu bila kahwin dapatlah mak ni kalau adik tengok gelaklah sikit, sebab tu adik gelak. Maksudnya Tok Wan adik gelak, Tok adik pun gelak. Dua-dua daripada seorang Sri Lanka, seorang India. Tu kalau tengok hidung mancung sikit, oh dulu ni daripada Belanda, keturunan Portugis. Daripada Portugis jajah negara kita. Itulah salah satu keturunan kita. Sebab tu hidung mancung. Setakat tu ya kita boleh cerita tentang Tok Wan kita, tentang mak pak kita. Tapi Rasulullah tak. Sahabat boleh cerita tentang Rasulullah, berapa urat janggut Nabi, macam mana hidung Nabi, macam mana rambut Nabi, macam mana kepala Nabi, boleh cerita. Ni yang kata mulia kekasih agung ni, yang kita sambut Maulidur Rasul ni, kekasih Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambut Maulidur Rasul ni, maulid kekasih Allah, bukan birthday tok laki kita, bukan birthday bini kita. Tanda kita sayang kepada pasangan kita, kita sambut birthday ya. Akak-akak, kalau kadang-kadang suami kita lupa tarikh birthday, jangan sedih. Pasal tok laki kita, dia makan semut banyak. Kalau akak-akak ingat birthday, tarikh anak lahir bila, tarikh anniversary bila, tarikh lahir suami bila, akak-akak korang makan semut. Ayah-ayah ni kadang dia lebih makan semut. Sebab tu dia tak berapa ingat. Dia kata, Ustaz, saya bukan saja makan semut, COVID 3 kali dah Ustaz. Kena COVID 3 kali Ustaz, lah ni jadi lupa. Kadang-kadang duk tengok bini orang, nampak bini aku, teruk tu, jahidam. Jaga-jaga. Kalau tok laki kita kena COVID 2-3 kali ni, jaga. Cuba test uji ingatan dia. Takut dia tengok bini orang, nampak macam bini dia. Yang ni bahaya. Hadirin sekalian, rahmat dan kasih sayang Allah, kita sambut birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ni kita datang, kita cerita tentang Rasulullah. Nak cerita tentang Rasulullah ni tuan-tuan, kalau kita tengok, saya nak cerita sejarah ringkas Rasulullah. Ibu-ibu nak dengar tak sejarah ringkas tentang Rasulullah? Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya,
Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Itu dia cerita Rasulullah. Tu cerita Rasulullah. 2 bulan duduk dalam perut mak dia, pak dia mati. Dia lahir pada tahun gajah. Yang jaga dia Halimatun Sa'diyah, menyusukan dia. Dia duduk dalam perut, dibesarkan oleh mak dia. 6 tahun umur dia, pak dia mati, mak dia mati. Bila mak dia mati, bapak saudara dia belah dia. Bapak saudara dia siapa ibu-ibu? Bapak saudara dia nama Abu Talib. Yang belah dulu Abdul Muttalib. Tok Wan dia mati. Bapak saudara dia Abu Talib belah dia. Nabi cukup sayang kepada bapak saudara Nabi. Nabi kahwin dengan Khadijah, bapak saudara Nabi yang pilih. Nabi memperistrikan Khadijah waktu umur Nabi 25 tahun. Masa tu tuan-tuan sekalian, yang merestui perkahwinan itu adalah Abu Talib, bapak saudara Nabi. Dia cukup sayang. Sesayang-sayang bapak saudara Nabi, abang kakak, tak sama seperti mana sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang hari ni tuan-tuan sekalian, bukan sahaja sahabat Nabi sayang kepada Nabi, tapi mereka ikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, sebab tu bila kita sambut maulid, kita buat perarakan. Saya tak pastilah surah tuan-tuan ada ke tak ada perarakan. Biasa ada. Dia buat perarakan, kemudian buat makan-makan. Daripada zaman Nabi Rasulullah SAW. Waktu Nabi lahir, bapak saudara Nabi nama Abu Lahab, dia buat makan 100 ekor unta disembelih. Panggil orang Mekah, musyrikin Mekah, kafir Quraisy datang makan. Sempena dengan kelahiran anak saudara yang ditunggu-tunggu. Bila Nabi lahir, tuan-tuan sekalian, dia punya seronok. Dia bawa Nabi, dia ayak Nabi, keliling Nabi di Mekah. Tapi tuan-tuan sekalian, sayang dia kepada Rasulullah, seronok dia dengan kehadiran Rasulullah, buat maulid Nabi. Apabila Nabi mengaku saja Nabi beriman kepada Allah dan Rasul, Nabi kata inni Rasulullah, maka ketika itu bapak saudara dia yang pernah sayang, pernah cinta, pernah kasih, isytihar perang dengan Muhammad.
Tuan-tuan sekalian, sebab tu kita sayang kepada Rasulullah. Ulama suruh pilih 3. Nak sayang macam Abu Talib, nak sayang macam Abu Lahab, nak sayang macam Abu Bakar. 3 orang. Kita pilih. Kita pilih. Abu Talib sayang. Dia bela Nabi sampai Nabi kahwin. Nabi sedih bila bapa saudara dia mati. Tapi sampai ke mati, Abu Talib tak ikut ajaran apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Abu Lahab sayang Nabi. Tapi dia memusuhi dan memerangi Nabi SAW. Yang sayang Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Dia sayang, dia ikut, dia bersama dengan Rasulullah daripada awal sampai hujung hayat Abu Bakar. Sama dengan perjuangan Nabi SAW. Sebab tu hadirin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Bila kita sambut Maulid Rasul, kita sambut saja Maulid Rasul, kita nak dengar cerita tentang Nabi. Agar cinta kita kepada kekasih Allah ini sentiasa mekar. Bukan senang ayah-ayah. Kita nak cinta, kita nak sayang kepada orang yang kita tak pernah tengok. Kita nak sayang kepada Rasulullah, kepada insan yang kita tak pernah tengok. Boleh bayang dah abang kakak, kalaulah kita ada anak, kemudian anak tu kita hantar kepada orang lain. Tolong bela anak kita, tolong jaga anak kita. Kita lahir anak tu 3 bulan, kemudian bagi orang lain bela, buat anak angkat, lepas 15 tahun, kita ambil anak kita. Kita kata bagi balik anak aku. Kemudian kita harapkan anak tu sayang kepada kita. Belum tentu anak tu boleh sayang kepada kita. Kerana apa? Kerana dia tak pernah tengok mak dia tak pernah sentuh dia, mak dia tak pernah bagi kasih sayang kepada dia, tiba-tiba nak suruh sayang. Bukan senang. Hadirin sekalian, maka Rasulullah SAW, kita tak pernah tengok Rasulullah, tak pernah pandang muka Rasulullah, kita hanya dengar saja tentang Rasulullah, tapi kita nak tanam dalam hati cinta dan kasih kepada Rasulullah, bukan senang. Maka nak tanam itu, nak mekarkan cinta kepada kasih, nak tanamkan cinta mekar kepada Rasulullah, maka kita buat majlis maulid, cerita tentang Rasulullah. Walaupun tahun lepas dengar dah ceramah maulid, tahun ni dengar lagi, ustaz umur kami 40 tahun dah ustaz, 40 kali dah dengar ceramah maulid. Ada satu tempat saya pergi tuan-tuan sekalian, jawatan kuasa surau dia tu ada AJK dia. Dia kata, ustaz, kami ni nak panggil ustaz ceramah maulid, tapi pengerusi masjid ni dia suka dengan ustaz ni. 3 tahun berturut-turut ustaz panggil ustaz yang sama. Tahun lepas panggil ustaz tu, tahun sebelum tu pun panggil ustaz tu, tahun ni pun panggil ustaz tu. Kami nak panggil ustaz ceramah maulid, tapi pengerusi tu nak panggil ustaz hak dia suka. Satu orang hamba Allah ni kata, Pak Ustaz, jemu lah Ustaz. Satu orang hamba Allah, jawatan kuasa masjid ya. Dia kata, Ustaz, jemu lah dengar Ustaz tu cakap benda yang sama. Saya pun kata kepada hamba Allah tu, saya kata, Haji kata, Haji jemu. Haji kena hati-hati Haji, sebab kita tak tahu. Waktu kita kata jemu dengar tu, Ustaz tu datang cerita bak siapa? Ustaz tu datang cerita tentang siapa? Ustaz tu datang sebut nama siapa? Kalau ustaz tu datang sebut nama YB, sebut nama Datuk Seri, cerita bak artis tu, cerita bak artis ni, tuan nak rasa jemu, silakan jemu. Tapi kalau ustaz tu datang cerita Rasulullah, sebut nama Muhammad, cerita tentang kehidupan Muhammad, kita tak boleh jemu, hati-hati. Kalau jemu kita dengar nama Rasulullah, tu tanda musibah besar sedang menghadapi iman seseorang umat Muhammad. Hadirin sekalian, satu orang sahabat Nabi, satu orang Nabi yang hidup sebelum Nabi SAW, yang kita tahu tuan-tuan, salah seorang Nabi itu namanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tuan-tuan, Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ni apa abang kakak? Ulul Azmi ni Nabi yang paling berat diuji oleh Allah Ta'ala. Ada 5 orang kan Nabi tu. Nabi ada 124,000. Rasul ada 313 orang. Rasul yang wajib kita tahu 25. Dalam 25 tu ada 5 orang Rasul. Nama dia Ulul Azmi. Salah seorangnya nama Musa alaihi salam. Tuan-tuan sekalian, satu hari
Nabi Musa alaihi salam tanya kepada Allah. Nabi Musa ni dia duk dengar nama Muhammad. Dia duk dengar cerita tentang Muhammad, malaikat turun duk wahyu kat Nabi Musa ni. Nabi Musa duk dengar malaikat sebut nama Muhammad, satgi nama Ahmad, sat Muhammad, sat Ahmad. Mulianya nama Muhammad ni, Nabi kita tak lahir, malaikat duk sebut dah nama Muhammad. Sebab tu hari ni ayah-ayah, abang, kakak, kita letak nama anak kita, nama kita sendiri. Muhammad Hazwan, Muhammad Hafiz. Tak, yang letak nama Muhammad tu apa kaitan? Tak, kita letak nama kita, nama anak kita Muhammad itu Muhammad Hafiz, Muhammad Haikal, Muhammad Amirul. Letak nama Muhammad tu kerana apa? Kerana kita nak tumpang berkat nama Nabi kita Muhammad. Sebab tu kita letak nama Muhammad. Hadirin sekalian, mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya kekasih Allah ini. Nabi Musa tanya kepada Allah. Dia tak boleh tahan, dia duk dengar malaikat sebut, hati dia memberontak. Dia tanya kepada Allah, qala wa man Ahmad. Ni cerita ni disebut dalam hadis qudsi. Nabi kita Muhammad cerita balik. Hadis qudsi. Allah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa man Ahmad. Nabi Musa tanya kepada Allah, wahai Tuhan, siapa Muhammad? Wahai Tuhan, aku duk dengar nama Muhammad, malaikat duk sebut ni. Muhammad ni siapa? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqtu khalqan akrama alaihi minhu. Wahai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala sebut, ma khalaqtu khalqan akrama alaihi minhu. Wahai Musa, aku tak pernah cipta mana-mana makhluk yang lebih mulia daripada aku cipta makhluk ni. Maksudnya Allah kata kepada Nabi Musa, aku tak pernah cipta mana-mana makhluk lebih mulia daripada Muhammad. Ayah-ayah, ibu-ibu, bila sebut makhluk, langit, bumi, bulan, bintang, manusia, jin, bukit, bukau, ikan, api, syurga, neraka, semua tu makhluk. Benda Allah cipta. Maka bila Allah kata aku tak pernah cipta mana-mana makhluk lebih mulia daripada aku ciptakan Muhammad, maksudnya Muhammad lebih mulia, lebih tertinggi kepujian dan kemuliaan Muhammad berbanding dengan seluruh makhluk dunia dan juga akhirat. Ni dia hebat Nabi kita. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa tanya, Allah cerita kepada Nabi Musa, katabtu ismuhu ma'asmi fil arsy qabla akhlaqas samawati wal ardh. Allah kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku tulis nama Muhammad, aku pahat nama Muhammad, aku ukir nama Muhammad di tiang arasy sebelum aku cipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tuan-tuan sekalian, maksudnya apa dia? Abang, kakak, maksudnya sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah kata, Allah dah pahat dah nama Muhammad. Dah tulis dah nama Muhammad bergandingan di tiang arasy. Sebelum cipta langit, sebelum cipta bumi. Bahkan bila Nabi cerita kepada para sahabat, Allah kata apa? Laulaka ya laulaka, laulaka ya laulaka. Kalau bukan kerana kamu wahai Muhammad, kalau bukan kerana kamu wahai Muhammad, aku tak cipta 7 petala langit, aku takkan cipta 7 petala bumi. Ni dia. Mulianya Nabi kita Muhammad ni, tuan-tuan, kerana kemuliaan Rasulullah, kerana makhluk yang nama Rasulullah, Allah cipta langit dan bumi, Allah cipta kita semua. Bila Nabi cerita kepada para sahabat tentang hadis ini, Nabi kata, walau fakhra, aku cerita kepada kamu ni bukan aku nak tunjuk kata aku hebat, tapi inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada aku. Kesemua para Nabi dan para Rasul akan berada di bawah naungan dan rahmat aku. Ni Nabi kata. Nabi sebut dah. Semua para Nabi dan para Rasul berada di bawah naungan rahmat Nabi. Hadirin sekalian, kita tahu bila Nabi Adam alaihi salam makan buah khuldi, pokok khuldi di dalam syurga,
Maka Nabi Adam dicampak, diletakkan di dunia. Dan kita tahu bila Nabi Adam Allah letakkan Nabi Adam di dunia, Nabi Adam angkat tangan berdoa kepada Allah. Dalam satu doa yang masyhur, yang dibaca oleh imam-imam. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam doa minta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa dia. Maka bila Nabi Adam minta ampun kepada Allah, dalam doa yang dibaca Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam kata apa? Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan aku mohon keampunan kepadamu atas kesilapan yang aku buat. Wahai Tuhan, dengan kemuliaan Muhammad, ampunkan dosa aku. Wahai Tuhan, dengan kemuliaan Muhammad, ampunkan dosa aku. Lalu Allah tanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, macam mana hang boleh kenal nama Muhammad? Macam mana hang boleh sebut nama Muhammad sedangkan Muhammad belum lagi aku cipta? Lalu kata Nabi Adam alaihi salam disebut dalam hadis kursi, lamma khalaqa Adam alaihi salam fanakhafa fihi ruh farafa'tu ra'si. Bila Tuhan tanya kepada Nabi Adam jawab, wahai Tuhan, bila mana kau ciptakan aku, fanakhafa fihi ruh, kemudian wahai Adam, wahai Tuhan, lepas kau ciptakan aku, kau tiupkan roh masuk ke dalam tubuh badan aku. Bila roh masuk saja dalam tubuh badan aku, ketika itu wahai Tuhan, farafa'tu ra'si, aku angkat kepala aku. Bila aku angkat kepala aku dongak saja kepala aku nampak di tiang arash nama kamu bergandingan dengan nama Muhammad. Nama kamu bergandingan dengan nama Muhammad. Itulah nama yang pertama yang aku tengok bergandingan di tiang arash. Lalu aku terbayang, manakah makhluk yang lebih mulia daripada Muhammad kerana namanya telah bergandingan di tiang arash. Tuan-tuan sekalian, sebab tu hari ni tuan-tuan tengok, ibu-ibu tengok. Muhammad, Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Tak kita ambil di mana? Kita duk letak frame di rumah kita, nama Allah, nama Muhammad, kita duk lekat selama ni, kita pun tak tahu. Kita kata, ustaz, biasa orang lekat macam tu. Biasa tu daripada mana? Hadis ni ya. Daripada cerita ni ya. Maksudnya nama Allah dan nama Muhammad sentiasa bergandingan. Kekasih kan? Muhammad kan kekasih Allah, bergandingan sentiasa. Sebab tu hadirin tuan-puan, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, bila kita nak Allah makbulkan doa kita nak Allah makbulkan doa kita, maka dalam doa kita jangan lupa kita selit nama Muhammad. Kita mintalah berapa banyak hajat kita nak minta kepada Allah, maka jangan lupa kita selit nama Muhammad. Sebab tu tuan-tuan akan tengok imam-imam bila dia jadi imam, dia akan selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nampak? Ibu-ibu nampak tak bagaimana Nabi ajarkan kepada kita bila kita nak minta sesuatu kepada Allah, sebut nama Muhammad. Lepas kita minta hajat kita yang banyak, permintaan kita yang banyak kepada Allah, kita nak tutup doa kita sebut lagi nama Muhammad. Mulianya kekasih Allah ni. Kan habis-habis doa kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ada tak tu imam sebut yang tu? Tak. Tu imam dia akan endingkan doa dia apa dia? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nampak tak? Imam nak doa yang dia minta untuk kita semua. Sebelum doa itu dipost, sebelum dihantar, disend kepada Allah Ta'ala, imam lapik nama Muhammad, baru hantar kepada Allah. Supaya apa tuan-tuan sekalian?
Bila hantar nama Muhammad, baru Tuhan akan dengar. Lapik dengan nama Muhammad, Tuhan akan dengar tu cepat. Kalau kita minta doa tak sebut nama Muhammad, Tuhan dengar dah doa kita. Dengar, tapi lambat Contoh macam saya cikgu. Saya cikgu tuan-tuan. Cikgu. Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Berkhidmat sebagai guru di Kulai. Tuan-tuan sekalian, saya ni masa minta nak jadi cikgu, minta pilihan pertama kan dia tulis 3 pilihan. Masa kita isi online tu. Isi online tu tuan-tuan, 3 pilihan. Pilihan pertama, kedua dan ketiga. Pilih negeri mana yang kita nak. Saya pilih pertama Kedah. Kedua Pulau Pinang. Ketiga Perlis. Kedah, Pulau Pinang, Perlis. Dekat-dekat Sekali keluar result, Johor. Minta utara dapat selatan. Keluar result tak lalu makan. Tengah kita duk makan. Ingat lagi saya duk makan masa tu. Tengah duk makan mi kari. Duk makan mi kari, bini kita pun duk makan mi kari sedap-sedap semua. Member telefon, dia kata, "Syekh, enta cek tengok. Result dah keluar, cuba bagi tahu dekat ana enta dapat negeri mana." Kita buka-buka tuan-tuan, tengok Johor, nak menangis. Bini kita tanya, "Abang sebab apa bang?" "Tak apa, makan dah dulu." "Ceritalah bang sebab apa?" "Ish, abang nak cerita panjang, tak pandai nah. Mama tengok sendiri." Bagi bini kita tengok. Tengok, saya boleh kau makan sampai habis satu mangkuk. Dia tak lalu tu. Tak lalu. Bini kerja di Pulau Pinang, laki kerja di Johor. Setahun pisah. Setiap minggu balik. Tuan-tuan, saya nak cerita apa? Saya nak cerita, kalau saya minta nak balik Kedah, berapa kali isi lah. Jumpa guru besar. "Cikgu, saya nak balik Kedah ni. Buat permohonan sekian-sekian." Guru besar sokong, PPD tak sokong. Guru besar tak sokong, PPD tak sokong, tak boleh balik. Guru besar sokong, PPD sokong, pun tak dapat. Abang kakak cuba bayang. Kalaulah saya nak isi tu, saya isi. Bayangkan kalau Perdana Menteri Anwar Ibrahim tu, pak saudara saya. Saya pergi jumpa dia, saya kata, Pak Long, buat sikit, tulis satu surat. Kata, abang nak minta pindah ni, balik ke Kedah ni. Anwar Ibrahim pun tulis surat. Sempena dengan bajet keuangan, bajet 2025 ni, dia pun tulis surat sekian. Mohon kepada pihak Jabatan Pelajaran Negeri Johor meluluskan perpindahan guru yang bernama Muhammad Hazwan bin Hazmi ke negeri Kedah dengan segera. Dia pun sign. Ayah rasa saya bawa surat tu laku tak? Surat yang saya bawa tu pergi ke PPD laku kan tak laku? Laku. Saya bawa pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri Johor, rasa-rasa laku tak? Laku. Boleh pindah tak? Cepat pindah. Sebab apa? Sebab orang kenal Perdana Menteri tu Anwar Ibrahim. Dia siapa? Pak Long saya. Bila orang kenal ni mudah, senang. Jadi bila kita nak minta sesuatu, Tuhan bukan nak kenal sangat. Tuhan Allah Ta'ala, kita yang banyak dosa ni minta. Yang pagi tadi kata orang, yang pagi tadi maki orang, yang pagi tadi hamun orang, yang pagi tadi marah anak, yang tadi menjawab dengan tok laki. Kemudian minta kepada Allah punya banyak. Nak Allah makbulkan doa kita. Tak, mulut yang minta ni banyak dosa. Tiba-tiba kita nak minta, nak Allah perkenankan doa kita. Bukan Allah tak mau berkenan. Lambat Tuhan nak berkenan tu dosa banyak. Tapi bila mana dilapik dengan nama kekasih Allah, naik tu ada nama Muhammad. Tuhan tengok ni siapa? Ada nama Muhammad. Okey, kita bagi keutamaan. Yang mana doa ada nama Muhammad, kita bagi keutamaan. Tuan-tuan sekalian, maksudnya bila Allah Ta'ala kenal, Allah Ta'ala dengar saja nama Muhammad, Allah makbulkan permintaan itu. Dan bayangkan kalau Muhammad kenal kita, senang kita dunia dan akhirat. Kalau saya ustaz, duduk di Johor ni, di Tebrau orang tak kenal.
Tapi kalau di Kulai, tuan-tuan, orang kenal. Di Bandar Putra, saya duduk di Bandar Putra. Bandar Putra tu tuan-tuan, orang kenal. Kalau makan di Bandar Putra tu, kalau ustaz ni free lah. Biasa dah. Saya kalau masuk kedai ni, tuan-tuan sekalian, masuk kedai ni, ya Allah, janganlah bagi ada orang kenal. Janganlah bagi ada orang kenal. Malu nak makan free. Bila kita masuk kedai, tuan-tuan, tengah-tengah makan, sekejap lagi ada hamba Allah. Ustaz! Dalam hati siap, aku makan free dah malam ni. Sungguh. Ada satu kali tu saya sarapan pagi. Ada satu orang hamba Allah ni, tuan-tuan sekalian, masa saya tengah makan, dia duduk tengok saya atas bawah. 3-4 orang. Sekejap yang ni tengok, ada satu orang ni salam dengan saya. 3 orang tegur kita. Satu kedai, 3 orang kenal kita. Meja tu, meja ni, meja ni. 3 orang kenal. Sambil duduk makan. Kita tak senang lah. Bila saya bangun, saya nak pergi bayar. Cashier tu kata, cik, makanan cik ni dah dibayar. Saya pun kata, siapa yang bayar? Dia kata, sebenarnya tadi ada 3 orang nak bayar makanan cik ni. 3 orang nak bayar. 3 orang, meja yang tadi tu, meja yang tu dengan meja yang depan cik tadi tu. 3 orang nak bayar. Tapi saya terima yang bayar yang depan cik tadi tu. Sebab dia yang minta dulu. Tuan-tuan sekalian, saya pun, okey, tak apa, rezeki saya, alhamdulillah lah hari ni. Saya pun angkat tangan doa lah. Anak saya ada, saya kata, lo angkat tangan, kita baca doa. Ya Allah, murahkan rezeki orang belanja ni. Habis baca doa, aminnya tuan kedai tu tanya. Dia kata, cik ni ustaz kah? Tuan kedai. Cashier. Cik ni ustaz kah? Saya kata, ya. Saya ni nak kata ustaz sangat pun tak lah. Baru belajar lah, tapi macam tu lah. Takkan kita nak cerita sangat kita ni ustaz. Dia kata, cik ni ustaz kah? Lebih kurang macam tu lah. Dia kata, bukan apa. Biasa kalau duduk makan free di kedai saya ni, ustaz-ustaz ya. Dia. Dia kata, muka ustaz ni kalau masuk kedai makan free. Tuan-tuan sekalian, orang kenal kita, urusan kita di dunia mudah ke tak mudah? Mudah. Masuk bank Islam. Dapat duit sikit, tuan-tuan sekalian, nak simpan duit. Pergi bank Islam. Hari tu hari Jumaat. Bila kita pergi bank Islam, tuan-tuan nak simpan duit ni, masuk saja dalam bank, 11488 kaunter 2. 1148 kaunter 2. Kita tekan saja tengok nombor kita 1208 nombor kita. Dia ada 60 orang nak kena tunggu. 60 orang lagi. Ayah, saya cakap apa kat bini saya? Saya kata, "Ma, kita balik dulu kot. Lepas Jumaat lagi kita datang balik." Ni kalau kita tunggu ni sampai Jumaat pun belum tentu. Ramai orang. Saya pun elok dah putus asa, tengok nombor lagi 60 orang. Saya nak balik. Buka saja pintu bank tu. Tolak saja pintu bank. Ada hamba Allah mana duduk di belakang tu? Ustaz. Pusing-pusing belakang, tuan-tuan. Ada satu orang kakak tu. Dia pakai baju kod. Dekat dia punya kod tu tulis Bank Islam. Dekat baju dia tu tulis Bank Islam. Dia kata, Ustaz kenal saya tak? Siapa orang ni? Dia kata, ni Ustaz bukan mengajar anak saya. Tu dia. Ustaz, saya ingat anak yang nama tu kan sekarang ingat. Ustaz nak buat apa ni? Adalah sikit nak simpan duit dalam 2-3 juta. Adalah sikit nak simpan. Banyak ke duit Ustaz? Tak ada lah, ada nak simpan duit sikit. Tak apa Ustaz, mai sini. Mai dekat kak. Tuan-tuan, sepatutnya benda 3 jam baru selesai. Disebabkan dia tahu, dia kenal kita Ustaz. 5 minit selesai. Sini Ustaz. Tak payah beratur di kaunter, dia panggil kita masuk di bilik tu, kita tolong. Bagi jadi mudah. Tuan-tuan sekalian, boleh bayang tak kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kenal abang kakak yang duduk dalam majlis maulid pada pagi ni. Rasa-rasa dia nak panggil kita tak? Nabi nak panggil kita tak esok ni? Nak minum air daripada telaga Al-Kautsar. Kan sahabat tanya Nabi. Satu orang sahabat nama Muaz bin Jabal. Tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku nak jumpa kamu di mana akhirat nanti?" Rasulullah kata apa? "Wahai Muaz, kalau kamu nak jumpa aku, cari aku di telaga Al-Kautsar."
Tuan-tuan sekalian, telaga Al-Kautsar tu telaga milik Rasulullah. Hanya umat Nabi Muhammad saja akan minum air itu. Seteguk air yang diminum oleh umat Muhammad hilang dahaga selama-lamanya. Tu seteguk air telaga Al-Kautsar. Kalau di dunia ni tuan-tuan minum air satu botol ni pun tak cukup. Kalau di dunia. Ni dia hidang kat kita RON 95. Kalau dia hidang teh air sedap orang ni. Kalau 97 teh air kan. Ada kita kuliah tuan-tuan, dia bagi kat kita 100 plus. Kita kuliah, dia kata, Ustaz, tengok Ustaz ceramah tak berhenti ni, kita bagi RON 97 Ustaz. Ustaz jangan break, pecut bagi laju sikit. Tuan-tuan sekalian, dia hidang 95, 10 minit lagi kita berhenti. Sebab RON 95 bukan boleh lama-lama. Enjin semput lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sekalian, 12.30 kita berhenti. Saya tengok jam tu. Saya tak tengok jam ni. Saya mula awal tadi. Saya tengok jam tu. Tuan-tuan sekalian, lagi 10 minit kita berhenti. Kita semua nak minum air daripada telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ni Nabi SAW, Nabi kata telaga untuk umat aku. Ustaz, berapa besar telaga ni Ustaz? Umat Muhammad bukan sikit. Daripada Nabi tinggal kita 1400 tahun yang lalu Ustaz. Berapa juta, berapa bilion umat yang hidup. Tak boleh kira banyak. Nabi sebut cerita tentang telaga Al-Kautsar yang nak minum oleh umat Nabi Muhammad ni. Sebulan perjalanan. Panjang telaga Al-Kautsar itu sebulan perjalanan. Ayah-ayah, kalau sebulan perjalanan ni panjang mana? Kalau kita jalan sini pergi ke Kuala Lumpur, jalan tak berhenti. 3 hari sampai lah. Lama sikit mungkin 4 hari sampai Kuala Lumpur. Kalau tambah lagi 8 hari, tambah lagi 7 hari lah. Lebih kurang 2 minggu. 2 minggu tuan-tuan jalan sampai ke Bukit Kayu Hitam. Daripada Johor, jalan kaki sampai Bukit Kayu Hitam. 14 hari, 2 minggu. Ustaz, kalau sebulan perjalanan Ustaz, sampai Bangkok, Thailand. Berapa ribu kilometer? Tak boleh kira. Boleh jadi lebih kurang dalam 3,000 kilometer perjalanan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa luas telaga Al-Kautsar itu? Nabi kata, lebar dan panjangnya sama sebulan perjalanan. Tuan-tuan, bayang, besar tak telaga tu? Besar. Ramai dah orang nak minum? Ramai. Berapa banyak cawan Ustaz? Nanti duk berebut pula, tengah-tengah nak minum cawan habis ke apa ke? Nabi kata, cawan yang disediakan oleh Allah untuk umat Muhammad nak minum air telaga Al-Kautsar itu, Nabi kata sebanyak bintang di langit. Ibu ayah, berapa banyak bintang di langit? Tak boleh kira Ustaz, banyak. Banyak ni tak boleh kira. Astronomi punya pakar, angkasawan pun tak pernah cerita berapa juta bintang di langit, tak boleh kira. Banyak. Maka Nabi kata setitik dan seteguk air yang diminum oleh umat Muhammad hilang dahaga selama-lamanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal kami ramainya umat daripada zaman Nabi Adam sampai umat Muhammad? Nabi kata apa? Kalau kalian belos 100 ekor kuda yang kesemuanya berwarna hitam, tiba-tiba dalam warna hitam itu ada 1 ekor kuda berwarna putih, apakah kamu akan nampak dan mengenali kuda yang berwarna putih itu? Sahabat kata, ya Rasulullah, pasti kami akan nampak. Semua warna hitam, tiba-tiba ada seekor warna putih. Nampak ke tak nampak, Malung? Nampak. Bila nampak, Nabi kata, hadihi ummati, tu umat aku, mai sini. Nabi kata, hadihi ummati, nu umat aku, datang ke sini, minum air daripada telaga Al-Kautsar. Tuan-tuan sekalian, seteguk air Al-Kautsar hilang dahaga selama-lamanya. Tuan-tuan sekalian, saya nak tutup ceramah kita pada tengah hari ini dengan satu kisah. Ni kira nak landing lah ni. Kalau tadi kita terbang pada ketinggian 32,000 kaki, sekarang kita dah berada pada paras 15,000 kaki. Minta tolong tegakkan tempat duduk, pasang tali pinggang keledar, buka tingkap, kita akan mendarat sebentar lagi.
Habis cerita ni, kita mendarat. Tuan-tuan sekalian, satu orang sahabat. Sahabat Rasulullah ni namanya Julaibib. Ibu ayah, saya nak tutup dengan cerita ni 5 minit ni. Satu orang sahabat nama Julaibib. Julaibib ni dia kekasih yang sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia satu orang pemuda yang hitam, yang pendek, papa kedana, miskin. Seluruh Madinah kenal Julaibib. Orang kenal Julaibib, dia ni orang susah, miskin. Orang waling semua kahwin, tapi Julaibib tak kahwin. Sebab apa? Sebab satu dia miskin, hitam, pendek, rambut rinting. Papa kedana pula. Keturunan dia bukan orang kaya-kaya, orang susah. Maka orang Madinah lari daripada Julaibib. Tapi satu ya, Julaibib ni, setiap kali di mana ada Rasulullah, Julaibib ada. Setiap kali di mana ada Rasulullah, Julaibib ada. Kalau Nabi buat majlis ilmu, Julaibib dia akan duduk di belakang-belakang dia. Dia malu duduk depan. Sebab orang Madinah tak suka dengan dia. Tuan-tuan sekalian, satu hari Nabi bertemu dengan Julaibib. Bila Nabi bertemu dengan Julaibib, Nabi tanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, hang nak kahwin tak?" "Wahai Julaibib, aku tengok kawan-kawan kamu semua dah kahwin." "Wahai Julaibib, hang nak kahwin tak? Aku nak pinangkan wanita untuk kamu." Julaibib ni dia kata apa kepada Rasulullah? "Ya Rasulullah, tak ada orang Madinah ni nak ke aku. Aku ni miskin, hitam, papa gedana, pendek, tak ada orang nak ke aku ni." Nabi tanya Julaibib, "Nak kahwin ke tak mau? Nak ke tak nak? Kalau nak, aku nak cari." Maka Julaibib pun kata, "Ya Rasulullah, kalau kamu nak pinangkan aku sudi terima pinangan itu." Lalu Nabi pun keluar, Nabi pergi ke pasar, Nabi jumpa satu orang pakcik. Pakcik ni tuan-tuan sekalian, dia ada satu orang anak dara. Pakcik ni ada satu orang anak perempuan dia segak lawak. Nabi bertemu dengan pakcik ni, Nabi kata, Pakcik, boleh tak saya nak pinang anak pakcik?" Pakcik ni pun kata, "Boleh ya Rasulullah, boleh, nak pinang anak saya boleh." Lalu Nabi kata apa? Bila pakcik ni terima pinangan daripada Rasulullah, Nabi kata apa? "Lastu minni walakin li Julaibib." Pakcik ni bila Nabi nak pinang anak dia, siapa tak terima? Pinangan tu daripada Rasulullah, mestilah terima. Bila pakcik ni terima saja, Nabi kata apa? "Lastu minni walakin li Julaibib." Bukan untuk aku, tapi untuk Julaibib, pinang untuk Julaibib. Bila dia dengar saja nama Julaibib, dia kata, "Ish, tak boleh jadi, aku kena balik tanya bini aku dulu." "Ya Rasulullah, tarik balik. Tadi aku dah bersetuju, mohon maaf ya Rasulullah, tarik balik yang aku terima tadi, sebab aku ingatkan kamu nak pinang. Rupanya untuk Julaibib. Kalau Julaibib, nanti dulu, balik rumah, bincang dengan bini." Dia pun balik rumah, jumpa bini dia. Yang tadi abang jumpa Nabi di pasar. Nabi nak pinang anak dara kita. Yang Nabi nak pinang anak kita. Bini dia tengah masak, tinggal masak. "Betulkah abang Nabi nak pinang anak kita?" "Alhamdulillah, seronoknya. Nabi nak pinang, bukan senang Nabi nak pinang anak kita." Laki dia pun kata, "Relax yang, jangan seronok sangat. Nabi nak pinang bukan untuk Nabi, tapi Nabi nak pinang untuk Julaibib." Bila dengar saja nama Julaibib, tuan-tuan sekalian, dengar saja nama Julaibib, bini dia yang tadi muka ceria bertukar jadi warna merah. Bini dia kata apa? Kalau bahasa kita ni yang paling mudah sekali, bini dia kata apa? "Demi Tuhan, langkah mayat aku pun aku takkan bagi Julaibib. Aku takkan bagi anak kita kahwin dengan Julaibib, bang. Abang agak-agak anak kita adalah lawa, segak, pandai, kerja tinggi, gaji sebulan besar, ada rumah, ada kereta, kerja doktor, bang. Kalau kahwin dengan Julaibib nak bagi anak kita makan apa? Gelap masa depan anak kita, bang." Bini dia perangai macam bini kita di rumah. Maksudnya perangai macam ni, zaman Nabi ada dah. Zaman Nabi dulu ada dah. Makcik ni kata, "Aku tak bersetuju kalau Nabi nak pinang untuk Julaibib." Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, perbualan itu didengari oleh anak perempuan yang cantik di dalam bilik.
Anak perempuan yang segak, yang cantik itu keluar daripada bilik. Dia jumpa dengan mak dia. Dia kata, wahai ibu, benarkah apa yang aku dengar ni? Betulkah Nabi nak pinang aku untuk Julaibib? Mak dia kata, betul. Wahai ibu, kenapa ibu tolak? Bukankah pinangan itu daripada Rasulullah? Bukankah pinangan daripada Rasulullah itu terbaik dunia dan akhirat? Kenapa ibu tolak? Anak dia ni kata, wahai ibu, aku bersedia untuk berkahwin dengan Julaibib. Lalu dia pun kahwin dengan Julaibib. Kahwin saja dengan Julaibib. Nabi pun datang ke majlis itu. Nabi berdoa agar Allah berkati rahmati mereka berdua. Selang beberapa lama kahwin. Beberapa minggu kahwin. Sampai seruan hayya alal jihad. Jom pergi perang. Hayya alal jihad. Hayya alal jihad. Jom perang, jom perang. Tuan-tuan sekalian, bila sampai saja seruan hayya alal jihad, Julaibib ni tinggal bini dia. Masa tu peperangan Uhud. Julaibib tinggal bini dia, join peperangan. Kita tahu, ayah-ayah, ibu-ibu, peperangan Uhud, round yang pertama Islam kalah. Sebab orang Islam, tentera Islam yang jaga Bukit Memanah, mereka turun daripada Jabal Rumah, menjadikan Khalid Al-Walid, tentera musyrikin Mekah pada ketika itu, mereka rampas Bukit Memanah. Bila mereka rampas Bukit Memanah saja, menjadikan musyrikin Mekah menguasai peperangan ketika itu. Dan masa itulah anak panah datang membajiri tubuh badan Rasulullah. Banyak. Ratusan anak panah. Semua pakat nak attack Nabi. Bila Julaibib tengok anak panah datang nak attack Nabi, ada sahabat yang protect Nabi, ada yang jaga Nabi, ada yang lindung Nabi. Julaibib dia nampak saja Nabi nak dipanah ratusan anak panah ketika itu, maka Julaibib dia seorang-seorang lari naik atas Bukit Memanah. Sebab dia nampak anak panah tu datang daripada bukit. Dia lari naik atas di Bukit Memanah, dia panah beberapa orang musyrikin Mekah. Hadirin sekalian, bila selesai peperangan, musyrikin Mekah lari balik. Lalu Nabi arahkan semua tentera Islam, kumpulkan semua syuhada, orang yang mati syahid. Bila semua kumpul, Nabi tanya, wahai sahabat, semua dah cukup kah? Sahabat kata, ya Rasulullah, semua dah cukup. Nabi kata, kira lagi sekali, semua cukup kah? Sahabat kata, ya Rasulullah, semua dah cukup. Lalu Nabi tanya kepada para sahabat, mana Julaibib? Kenapa Julaibib tak ada? Sahabat bukan perasan Julaibib. Sebab biasa dalam kuliah pun, Julaibib duduk belakang. Sahabat tak perasan. Rasulullah tanya, betapa Rasulullah kenal Julaibib. Rasulullah tanya sahabat, mana Julaibib? Kenapa dia tak ada? Yang hidup pun tak ada, yang mati pun tak ada. Mana Julaibib? Satu orang sahabat Nabi angkat tangan. Ya Rasulullah, tadi waktu peperangan tengah dahsyat, aku nampak Julaibib, dia seorang-seorang ya Rasulullah, dia naik di atas Bukit Memanah, dia tak ajak kami, dia seorang-seorang ya. Waktu tu anak panah sedang membajiri kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, lalu apa berlaku? Rasulullah kata, kalau macam tu, jom kita naik di Bukit Uhud, kita pergi cari Julaibib. Mereka pun naik di atas Bukit Uhud. Bila mereka naik atas Bukit Uhud, di lereng Bukit Uhud ada satu lubang. Lalu mereka nampak, di dalam lubang itu, Julaibib terkaku. Julaibib syahid dibunuh. Terkena panahan musyrikin Mekah. Sebelum Julaibib terkena panahan musyrikin Mekah, dia berjaya bunuh 8 orang musyrikin Mekah. Waktu dia naik anak panah tu, dia naik ke Bukit Uhud, dia panah 8 orang. Dan panahan yang terakhir kena pada tubuh badan Julaibib. Dia pun syahid, jatuh dalam lubang. Bila dia jatuh dalam lubang, sahabat nak turun ambil, nak angkat jenazah Julaibib. Nabi tak bagi. Nabi kata, wahai sahabat, biar aku yang turun. Hadirin sekalian, sahabat kata, ya Rasulullah, lubang ni dalam, kamu jangan turun. Nabi tak bagi sahabat. Nabi kata, biar aku yang turun. Lalu Nabi turun. Nabi tak bagi sahabat turun. Nabi turun, ibu ayah. Turun saja dalam lubang. Nabi angkat Julaibib. Nabi letak kepala Julaibib di atas paha Nabi. Waktu tu sahabat duduk di keliling lubang. Duduk di lereng bukit. Bila Nabi angkat kepala Julaibib, Nabi letak di atas paha Nabi. Nabi kata apa kepada para sahabat?
Nabi kata, wahai sahabatku, saksikanlah pada hari ini bahawa Julaibib ini huwa minni wa ana minhu. Nabi kata, wahai sahabat, saksikanlah Julaibib ni, dia ni aku ni dia. Bahasa kita nak terjemah, wahai sahabat, saksikanlah Julaibib ni, darah yang mengalir dalam tubuh badan Julaibib ni darah aku. Darah yang mengalir dalam badan aku ni darah Julaibib. Betapa Nabi sayang dengan Julaibib. Nabi bagi pengiktirafan kepada Julaibib. Dia ni aku ni dia. Nabi tak bagi orang lain sentuh. Nabi angkat Julaibib. Nabi uruskan jenazah Julaibib. Tuan-tuan sekalian, ni satu orang sahabat yang cukup cinta kepada Rasulullah, yang cukup sayang kepada Rasulullah. Dia bukan orang hebat, dia bukan orang kaya, dia bukan siapa-siapa. Selalu dalam kuliah dia duduk belakang-belakang. Orang Madinah tak kenal dia. Orang Madinah pedulikan dia. Tapi tuan-tuan, Rasulullah mengenali dia. Kerana apa? Kerana dalam tubuh badan Julaibib itu tersangat cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, cuba kita bayang sejauh mana cinta dan kasih kita kepada Rasulullah. Andailah Julaibib ini mendapat gelaran dia ni aku ni dia, mana tempat yang layak untuk Julaibib? Malaikat tempat yang layak untuknya hanyalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cuba bayang, kalau Nabi balik ke rumah kita, Nabi duduk rumah kita, apakah rumah kita menjadi rumah seperti mana rumah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ibrah daripada cerita peristiwa Julaibib ini dapat memberikan pengajaran untuk kita. Perkongsian yang saya sampaikan pada tengah hari ini dapat memberikan sentuhan dalam hati kita, melembutkan hati kita, menanamkan cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih jawatan kuasa surah yang mengundang dan menjemput saya. Terima kasih semua hadirin tuan-tuan yang hadir, ibu-ibu, ayah-ayah dan anak-anak yang memeriahkan majlis sambutan Maulid pada pagi ini. Wallahu a'lam, mohon ampun dan maaf. Andai ada umur yang pandang, kita jumpa lagi. Saya akhiri dengan satu pantun tuan-tuan sekalian. Pergi ke Dubai, beli muruku. Bye-bye, I love you. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.